الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واختم لنا بألسنتنا يفقه أقوالنا. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sama-sama rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dipertemukan bukan secara kebetulan, tetapi segalanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya ada kebaikan. Sama-sama kita sentiasa perbetulkan niat. Segala ibadah yang kita lakukan hanyalah semata-mata mengharapkan pengampunan daripada Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah, taufik dan inayah daripadanya. Dan mudah-mudahan kita semua mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tajuk pada malam ini insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, di antara tanggungjawab hamba kepada Tuhannya membina sifat kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam kita berusaha untuk membina sifat kasihnya kepada Allah, ada beberapa prinsip yang kita kena jelas, kita kena tahu. Kerana untuk membina sifat kasih kepada Allah itu mudah. Yang susahnya menafikan kasih selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya manusia ni dia akan kasih semua benda. Allah pun kasih, benda makhluk manusia pun dia kasih. Sedangkan Allah itu tidak selayak baginya itu untuk berkongsi kasih. Kasih ni sifat hati, bukan kasih ni sifat hati. Sebab itu kasih sayang bukan terletak semata-mata pada amalan, tetapi amalan yang berbekas kepada hati. Kalau setakat amalan mudah, sebab orang munafik pun beramal. Yang susah apa dia? Beramal sampai berbekas kepada hati. Sebab itu doa nampak kena sungguh-sungguh. Doa tu kena gigil sedikit. Bila sembahyang bukan setakat lafaz dengan pergerakan sembahyang, tetapi khusyuknya kan, tawadhu'nya kan, rasa pengharapannya kepada Allah, itu yang susah. Sebab itu sifat Tuhan tidak boleh berkongsi kasih selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita buat satu analogi. Nak nampak pintu masjid, mesti keluar rumah. Mesti tinggalkan anak isteri. Kalau tengah bekerja, kena tinggalkan ofis. Kalau tengah berniaga, kena tinggalkan gerai. Baru kita boleh nampak pintu masjid. Itu maksud. Maka prinsip dalam membina kasih kepada Allah, tidak boleh ada kasih selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa manusia ni melazimi berkongsi kasih? Kan? Semua benda dia sayang, semua benda dia kasih. Sebab apa? Sebab antara sebabnya manusia buta pada sudut memandang hakikat kehidupan. Mata ni secara hukum zahir pun Allah jadikan sifatnya bias. Kita pandang tak pernah tegak. Kita pandang mesti sifatnya bias. Contoh, pen letak dalam air, kan?
Kita akan nampak bengkok. Pen tu jadi bengkok. Hakikatnya tak bengkok pun, tak membengkokkan pun. Tapi mata jelas memandang bengkok. Maka satu contoh, Allah nak bagi tahu manusia ni kalau salah cara pandang, maka rosak hidup dia. Sebab tu Islam sangat melarang kita bersangka buruk, tengok semacam, kita duk bersangka-sangka. Haram. Dosa bahaya, boleh merosakkan iman kita, boleh jatuh hukum berdosa kepada manusia. Semua sebab cara pandang tentang kehidupan. Kan? Contoh, tuan-puan pernah nampak tak dekat kereta, biasa kat kereta lah, stiker gambar penyu tulisan Terengganu. Pernah cuba? Ataupun versi lain dia Ganu kita. Kan stiker. Stiker penyu, gambar penyu tulisan Terengganu. Tuan-puan baca apa? Stiker tu kita baca apa? Penyu ke Terengganu? Macam susah soalan ni Jemaah sini memang first starting pun dah complicated jawab soalan ustaz ni. Kenapa gambar penyu tulisan Terengganu, kan kita sebut Terengganu bukan penyu? Pendek cerita gini tuan-tuan sekalian. Gambar tu nak cerita bahawasanya Terengganu bukan maksudnya penyu. Penyu bukan maksudnya Terengganu. Bahkan jauh maknanya, tak ada kaitan pun. Terengganu negeri, penyu binatang. So tak ada kaitan antara negeri dan binatang. Tapi kenapa stiker tu menjadi publish? Nak didik cara pandang pada suatu benda. Apa kaitan penyu dan Terengganu? Antara simbolik Terengganu penyu, tapi bukan maksud penyu Terengganu itu penyu. Jauh maksudnya. Antara simbolik Terengganu penyu, tapi bukan maknanya. Kita pergi contoh yang kedua yang lebih faham sikit. Bila sebut rezeki, biasa terbayang apa? Duit. Sedangkan rezeki bukan maksudnya duit, duit bukan maksudnya rezeki. Tak ada kaitan pun. Sebab rezeki itu sifat Allah. Sedangkan duit itu makhluk, tidak ada kaitan. Bukan itu maknanya. Tapi bila manusia mula memandang, bila faham dia memandang rezeki itu duit, duit itu rezeki. Sebab tu diuji duit tak ada, duit hilang, duit kurang. Maka apa biasa timbul dalam hati dia? Resah. Kan? Ataupun lebih teruk lagi perangai, Allah tak ada rezeki aku, habis rezeki aku hari ni. Sedangkan rezeki sifatnya tidak akan pernah habis sampai bila-bila. Sebab itu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mungkin tiada itu duit, maka tak ada kaitan dengan rezeki. Sebab tu bila mana orang beriman, betul cara pandang, duit ada ke tak ada, banyak ke sikit, hilang ke sama je. Sebab apa? Yang penting rezeki tu ada. Disebabkan yakin yang paling penting itu rezeki tu kekal ada, maka tak berputus asa meminta pertolongan kepada Allah sampai ada kembali duitnya. Oh betul. Tu yang bila duit tak ada, duit hilang, gelisah, berkecamuk hati dia, serabut. Sebab apa? Memandang hidup, rezeki maksudnya duit. Ini masalah manusia. Ini hanya kerana cara pandang. Dia boleh efek pada hati dia. Serabut. Kan serabut orang-orang kebanyakan akhir zaman ni. Itu contoh kedua. Berbalik pada tajuk kasih kepada Allah. Soalan yang ketiga. Kalau kita sebut kasih sayang, terbayang siapa? Jemaah kan? Bini masing-masing lah. Kalau isteri, kita tanya dia, kan, kalau sebut kasih sayang terbayang siapa? Leman. Ini perangai kita. Kenapa manusia bila sebut kasih sayang mesti nisbah kepada anak, isteri, suami, harta benda, kereta baru beli, kan, rumah yang dia sayangi, mesti nisbah kepada benda. Mana Allah? Sebab apa? Gagal faham. Kenapa gagal faham? Salah cara memandang tentang makna kehidupan. Itu maksudnya
Dia bukan tak sayang Allah, tapi ada juga sayang selain daripada Allah. Bahkan kadang-kadang Allah tu terhijab. Ada benda yang lebih dia sayang berbanding Allah Subhanahu wa taala. Pernah tengok tak video viral yang bukan viral lah, maksudnya video orang buat apa? Social eksperimen tu kan. Yang dia bagi handset dengan Quran. Orang pilih mana? Orang pilih handset. Handset Quran tu mungkin okey lagi lah. Ni handset dengan kertas tulis kalimah Allah. Ambil handset. iPhone pula tu ambil. Maka jelas. Hakikatnya manusia menipu. Lisannya menyatakan sayang Allah, tetapi hakikatnya terbayang sayang itu melainkan hanya manusia dan juga dunianya. Tuan-tuan. Ni bila mana manusia kan bergantung, berharap kan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, bergantung berharap kepada manusia dan kebendaan dunianya, maka hilanglah Allah Subhanahu wa taala dalam hati dia. Hilang Allah. Contoh lain ni, nak cerita pasal kenapa kita ni gagal mentauhidkan sayang itu hanya pada Allah kan, kerana salah cara memandang tentang makna kehidupan. Dan apakah contoh lain kita boleh contoh sini? Contoh sakit angin ahma kan, apa usus jatuh orang cakap apa kan, angin ahma. Penyakit angin ahma ni tu bos lihat sebab masalah fizikal, kesihatan fizikal ke ataupun gangguan. Telinga berdesing, masalah gangguan ke ataupun masalah pada kesihatan fizikal. Maka berlakunya perbalahan bila mana memandang bukan dengan nilai kebenaran. Berbalah. Ustaz klaim kata gangguan, doktor kata klaim ini memang faktor kesihatan. Dah berbalah. Sebab apa? Memandang bukan dengan nilai kebenaran. Maka simple jawapannya tu bos lihat. Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia di dua unsur, betul? Zahir dan batin, jasad dan roh. Maka kalau sakit penyakit tu jelas ada infect pada fizikal dia, nampak berdarah, patah tangan, jumpa doktor. Jangan jumpa ustaz. Makin patah tulang tu kan. Maka bila adil lah, fair and square guys tu. Bila nampak kesihatan tu kan faktor daripada nampak dengan jelas sakit jantung, nampak jantung tak jalan ke ataupun sumbat ke, maka serah kepada yang ahli dalam bidang perubatan, doktor, bagi doktor. Tapi ada banyak kes doktor kata sihat tapi melarat, betul tak? Memanjang sakit, pelik-pelik sakit dia, tapi doktor kata sihat. Maka jangan serahkan doktor, serahkan kepada ustaz, sebab Allah adil. Sebab ilmu milik Allah. Masalahnya apa tuan-tuan sekalian? Manusia memandang sifat sembuh itu ada pada ustaz, ada pada doktor. Sembuh itu tidak ada pada ubat, sembuh tidak ada pada doktor, sembuh tidak ada pada ustaz. Sembuh itu hanya ada pada izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan jadi orang yang tenang, berlapang dada dengan penyakit sakit yang Allah uji pada dia. Ini masalah. Jadi berkata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dalam membahaskan topik iqbalu 'ala Allah, mengutamakan Allah. Bagaimana kita nak mendatangi, menjadikan Allah yang paling utama kembali menjadikan Allah itu yang paling utama. Ada dua prinsip yang kita kena jaga. Yang pertama kata beliau, untuk mendatangi Allah mesti hati tenang. Untuk kembali kepada Allah, mendatangi Allah mesti hati tenang. Buat apa cara yang boleh menenangkan hati, maka Allah akan datang dalam hidup dia. Lepas tu konsep dalam beribadah, jangan bawa resah, jangan bawa masalah, rosak amal ibadah kita. Kan? Rosak amalan ibadah kita. Sebab Allah tak suka pada benda-benda yang serabut. Maka dia ajarkan pada kita sunnah kan. Ya, contohnya bila kita nak sembahyang, istighfar, baca suratul Nas kan. Bagi tenang. Sebab tenang kita akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengah driving, kita rasa macam buat salah, banyak orang maki kita.
Kita puas macam tak puas hati. Kita ada banyak buat benda silap. Cuba parking tepi kan, tutup radio. Semudah kita menyebut kalimah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah 10 kali. Apa jadi? Berderu air mata tu bos. Itu maksud dia. Nak mendatangi Allah, jangan bawa jiwa otak yang serabut. Kita akan mula ada skeptik kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan Allah Taala tu bersifat tidak berkuasa, tapi itu bukan formula dia. Sebab Allah itu sifatnya menenangkan kan, rahmah kan, penuh dengan kasih sayang kepada hamba-hambanya, terutama kepada manusia. Sebab tu lawan bagi sifat hati yang tenang apa dia? Hati yang gelap. Hati yang gelap. Allah SWT memang secara hukum asalnya memang jadikan hati manusia semuanya gelap. Gelap dengan dua maksud. Yang pertama, kenapa hati manusia asalnya gelap? Allah SWT letakkan hati manusia dalam tubuh yang gelap. Kan? Kulit, daging, tulang, jantung, hati. Kan? Ke ada yang buat bypass? Kalau buat kalau urat saraf bolehlah bypass. Kalau bypass hati tu, pass away terus lian, tak boleh. Sebab itu memang tempat asal dia. Sebab itu manusia sangat takut pada kegelapan. Cuba kau orang anak dalam bilik, apa jadi? Meroyan. Kenapa meroyan? Tak payah budak, bapak budak pun cuba duduk kat sini. Surau ni duduk 3 pagi, tutup lampu. Tuan pun bayang apa? Siapa tu? Imam ke? Tolonglah, janganlah gerak-gerak. Macam-macam syak wasangka, berprasangka, nampak benda pelik lah. Betul? Itu sifat hati gelap. Orang hati gelap, buruk sangka, berprasangka. Betul? Nampak benda. Bila buka lampu, tak ada benda pun. Kenapa jadi macam tu? Itu sifat asal hati. Sebab tu hati kita tak boleh. Sebab tu manusia dia tak serasi dengan benda gelap. Ke tuan-puan ni yang biasa buat TikTok yang cari hantu tu. Nipu perangai orang sekarang ni. Orang suruh cari Tuhan, dia cari hantunya. Punya gelap hati tu Zulan. Dia buat benda yang bukan fitrah dia. Manusia tak boleh hidup dengan gelap. Tapi siapa yang suka gelap, dia suka pergi kubur, pergi gua. Tu jin tu, itu bukan manusia. Dia tidak bersifat adil dengan diri dia. Atau dah tak ada civic. Hati mati. Bila hati mati, memang bersifat dengan berlawanan dengan fitrah dia. Kan? Berlawanan dengan fitrah dia. Ini pertama, kata para ulama, hati gelap kerana yang pertama, hati manusia letaknya di tubuh yang gelap. Sebab tu normal kalau kita takut dengan benda gelap. Sebab itu memang sifat asal kita. Satu. Yang kedua, apa maksud hati gelap? Iaitu manusia bermula dengan kosong. Kullu maulud yuladu ala fitrah. Atau kama qala. Nabi sebut semua yang lahir di dunia bermula dengan fitrah suci bersih. Kosong, tak ada apa-apa knowledge ilmu, betul? Sebab tu manusia ni dia akan rosak dengan dua sebab. Yang pertama, salah pengisian. Yang kedua, tak ada pengisian. Sebab tu kalau kita tengok rumah tangga kan, kenapa berlakunya berentakan, perceraian, pergaduhan, anak nampak mak ayah kan berbulu mata, mak ayah nampak anak menyirap hati dia. Tak serasi sebab apa? Tengok apa kita isi dekat rumah tangga kita. Hiburannya kan, rumah kita ada tak bangun malamnya, sembahyang berjemaahnya, baca Qurannya, selawatnya, zikirnya, ada ke tidak? Kalau tak ada, bermaksud kita telah mengisi dengan pengisian yang salah. Bismillah. Manusia ada pula yang bersangka-sangka, okey je Ustaz. Memang saya jarang balik rumah, saya tak adalah sembahyang berjemaah, baca Quran. Dia bukan tak ada apa-apa, dah sebati dengan circle macam tu. Dia gitulah. Dah memang busuk. Duk tempat busuk pun tak rasa busuk. Dah sebati. Hati-hati.
Dia bukan sebab tak ada apa-apa. Pengisian yang rosak bagi dia normal, common, biasa. Sebab apa? Rosak dah hati dia. Sebab hati yang hidup, masuk rumah sekejap ada benda yang tak kena, dia ada sensitif, dia ada siren, dia ada signal. Tapi kalau macam tu tak ada apa-apa pengisian, dia kata okey je, tak ada benda, tak ada cerai-cerai. Hari ni esok tak tahu lagi, tahun depan tak tahu lagi. Jangan buat-buat main. Yang kedua, manusia rosak, hati rosak sebab tak ada pengisian. Tuan-puan perasan tak, rumah kalau kita pergi kawasan perumahan, mesti akan ada 2-3 rumah yang terbengkalai. Ada orang tak? Tapi kenapa rumah tu rosak? Bapak mertua saya buat rumah kat kebun dia. Hampir masuk nak dekat 2 tahun tu dia cari penyewa. Sewa murah. Sebab bapak mertua saya kata, rumah ni kalau tak ada penghuni, tak ada orang duduk, rumah rosak. Memang saya tak faham kenapa. So bila dia sebut point tu, teringat apa yang saya belajar ni. Dia kebetulan dia punya analogi tu. Bayangkan rumah yang tak ada orang pun, kan, orang kacau, orang menukang, tak ada, tapi lebih rosak, lebih buruk rumah tu berbanding rumah tu ada 10 orang anak. Betul? Saya tak tahu. Itu saya tak pasti. Ke ada yang pakar dalam bab perumahan tu? Amir ganti kejap. Cuba explain dekat live ni. Memang wallahi saya tak tahu. Cuma kaedah tu kebetulan sama. Sebab itu dalam ilmu psikologi, dalam mendidik anak, antara mak ayah yang mengabaikan anak-anak dengan mak ayah yang dia cakap dengan bahasa yang kasar, lebih baik mak ayah bercakap dengan anak dengan bahasa kasar berbanding mak ayah yang abaikan anak. Mak ayah cakap kasar pada anak, sekurang-kurangnya ada komunikasi dengan anak tu. Tapi hati-hati mak ayah yang mengabaikan anak-anak. Ayah, boleh tak tengok ni? Okey tak? Okey. Nanti. Alah, tengah sibuk ni. Oh, ayat tu sangat membunuh anak. Allah alam. Lanjutan tentang kajian tu saya tak pasti. Tapi itulah dia punya kaitan-kaitan analogi tu tentang perbahasan utama kita, sahabat-sahabat sekalian. Manusia dia perlu ada sentuhan, perlu ada komunikasi. Sebab manusia kalau seorang-seorang, ma'ahu syaitan. Kan kalam ulama. Orang yang bersendirian, kan, orang yang berseorangan ini, ma'ahu syaitan, bersama padanya syaitan. Maka hati-hati. Sebab tu Nabi ke mana-mana mesti sekurang-kurang dengan sahabat yang paling rapat dengan Nabi siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nabi tak pernah jalan seorang. Mesti berdua-dua. Maka bila mana hati sifatnya gelap, apa yang berlaku? Syakwa, sangka buruk, hasad, dengki, putus asa, lemah semangat, takut, gelisah, risau, bimbang, kan, jadi blank, jadi demotivate, hilang confident diri, kan. Maka yang kedua, kata Syekh Abdul Qadir, nak mendatangi Allah, kena bina cinta Allah, kenal Allah, sebut akan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kan, berharap, bergantung, takut hanya kepada Allah. Itulah namanya golongan muhibbin, orang-orang yang sifatnya arifin, pencinta Allah. Sebab manusia ni ada Allah uji dia menjadi pencinta manusia. Apa tanda pencinta manusia? Suka pada penghargaan, perhatian, pujian, kan, balasan, kan, takut pada ancaman kata-kata manusia. Berapa ramai para suami takut nak tegur isteri dalam bab aurat dia, sembahyang awal waktunya, cara cakap dengan suaminya, tak boleh tegur. Ya, abang tahu masalah ialah tunduk kita terus dia. Kan? Ini kesan. Ada juga Allah uji manusia ni menjadi pencinta harta benda. Apa tanda orang pencinta harta? Celik mata duit. Buat apa-apa, dia punya reference dia profit. Apa return yang aku akan dapat? Semua letak nilai profit. Apa ganjaran, apa pulangan, apa keuntungannya, semua cerita tentang profit. Dan yang ketiga, apa tanda pencinta harta? Kedekut mengeluarkan harta benda dia. Takut betul, sayang dia dengan harta benda dia. Ada juga Allah uji manusia menjadi pencinta kepada pengaruh.
kan, nak dipuji, puja kan, orang angkat, orang agungkan dia, banyak follower, banyak pengikut dia, buat apa-apa untuk dapatkan viewer, dapatkan like, dapat tingkatkan follower dia. Itu saya dapat satu teaser video antara YouTuber yang terkaya di Malaysia, budak perempuan umur 13 tahun, pendapatan dia sebulan lingkungan 8,000 sampai 60,000 tu bos lihat. Ada Velfire. Dah ada Velfire dah. Budak tu lesen mandu pun tak ada, dah ada Velfire. Punya kurang hajar budak tu. Saya tengoklah juga apa konten dia. Biasa-biasa je pun. Cuma dia memang peta bercakap lah. Budak 13 tahun cakap macam pemberita. Baik. YouTuber terkaya di dunia orang US, laki-laki. Saya tak tahu apa konten dia. Pendapatan dia sebulan lingkungan ratus ribu sampai 54 juta. Ya Allah. Buat konten je, sebab tu budak muda sekarang buat benda. Belajar-belajar buang masa. Buat konten je kerja dia. Itu yang belajar pun buat live. Apa lagi? Main bola buat live. Tinggal lagi tak jumpa solat tahajud buat live. Tak jumpa tu je lagi budak-budak sekarang. Sebab apa nak dapatkan lagi-lagi TikTok kan, dapat give. Oh, lion lah. Allahu Akbar. Semua nak show off. Dan itu bukan sifat orang beriman. Semua benda nak show off. Sebab tu tuan-puan sekalian, banyak kes sihir meningkat. Maka tak pelik kata Nabi akhir zaman, antara pengikut Dajjal orang yang beramal dengan ilmu sihir. Ilmu sihir ni pun dah makin advance. Jangan lupa, jin lebih berteknologi berbanding manusia. Jangan lupa, sebab mereka hidup lebih lama. Kita je duk berprasangka kita ni yang paling moden. Dah, kata para ulama, zaman ini bukan zaman yang paling moden. Zaman Nabi terdahulu lebih kuat, lebih hebat dia punya ketamadunan, lebih hebat dia punya teknologi dia. Contohnya Zulkarnain. Dia boleh buat tembok daripada, memang hebatlah Zulkarnain. Siapa lagi? Nabi Sulaiman alaihissalam boleh pindahkan mahligai Balqis. Macam-macam. Nak kata umat ini je yang perasan, yang paling bertamadun, yang paling berteknologi. Tak sahabat-sahabat sekalian, tidak. Maka bila mana hati mula menjadi gelap, maka manusia tidak lagi mampu, hatinya tidak mampu lagi refleks diri. Apa maksud refleks diri? Tak nampak salah diri, buruk diri, kan, dosa diri. Yang nampak buruk orang lain, salah orang lain, kan. Ni kesan bila mana hati gelap. Tidak boleh lagi nak refleks di diri. Sebab Allah jadikan hati kita ni kan perlu kepada pengisian supaya kita dapat menyuluh kesilapan kita. Macam kita pergi umrah lah. Pergi umrah bukan nak bawa amalan yang banyak, dah. Apa tujuan umrah? Siapa yang mendapat haji ataupun umrah yang mabrur, Allah ampunkan dosanya seperti bayi yang barulah lahir. Tujuan pergi umrah bukan nak berbangga dengan banyak amal kita di Malaysia, pergi ke sana. Pergi umrah, cara pandang tentang syariat, cara pandang tentang hakikat. Apa dia? Bukan bawa dosa, bawa perasaan rasa berdosa kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa kita. Itu fungsi umrah. Sebab tu tempat yang paling mustajab. Allah janjikan diampunkan seluruh dosa kita seperti bayi baru lahir. Sebab tu kita kena pulun, carilah apa cara, jua cara duit untuk pergi ke tanah suci Mekah, Madinah, nak dapatkan pengampunan tu bos lihat. Itu tujuannya. Sebab tu satu ketika ditanyakan kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Hanbali, wahai tuan imam, berapa jauhkah jarak di antara manusia dan Tuhannya? Apa kata Imam Hanbali? Sesungguhnya dekatnya dengan Allah bila mana kita ada doa yang betul dan jiwa yang betul. Apa maksud dia? Tuan-puan sekalian, reference nak tahu hati kita dengan Tuhan bukan letak pada amalan. Saya ulang balik. Nak ukur hakikat sebenarnya hati kita dengan Allah bukan letak pada amalan, tetapi apa dia?
hati kita dengan Tuhan, reference dia terletak pada sifat doa kita setiap hari. Doa kita. Sebab tu semua amalan endingnya berdoa. Betul? Ambil semayang, akhir sekali baca doa. Lepas solat, doa. Bukan amalan. Hubungan kita dengan Allah itu terletak pada sifat doa. Amalan ni syarat diangkat doa. Disebabkan amalan yang sempurna terangkat doa. Tapi kita mendapat hajat kita asbab doa, bukan amalan. Sebab tu kena faham konsep kita berikhtiar. Bukan matlamatnya dapat apa yang kita nak. Nak dapat apa kita nak, satu cara je, apa dia? Meminta pada Allah. Tapi syarat nak diangkat doa kita oleh Allah Ta'ala, mesti beramal, mesti berikhtiar, berusaha. Itu konsep dia. Berapa ramai lepas mayang belah gitu je. Maka Nabi SAW kata, ini orang yang sombong. Sombong, dah semayang pun labelnya sombong. Maka sebab apa sombong? Sebab sifat hubungan kita dan Tuhan letak bukan pada amalan, tetapi pada doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dah. Sebab tu solat tu doa. Maksudnya dalam banyak-banyak amalan yang dianggap doa, solat. Tapi mengambil kaedah asal, semua amalan ada doa dia, betul? Maka lepas semayang berdoalah dulu kepada Allah, sekurang-kurangnya meminta ampun. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Itu belah, tak ada salah. Itu kaedahnya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, sekiranya ada sesiapa bertanyakan akan diriku, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka katakanlah kepada mereka, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat dengan mereka. Bila mana kita dekat kepada Allah, apa dia punya outcome dia? Ujibu da'watad da'a idza da'an. Surah Al-Baqarah. Siapa yang dekat, siapakah yang mendapat dekat kepada Allah? Apa jaminan dia? Allah senantiasa bersedia untuk kabulkan hajatnya. Tapi Allah kata dengan satu syarat, idza da'a. Dengan syarat dekat bagus dah. Siapa dekat, Allah tawarkan hajatnya, senantiasa Allah ready nak terkabulkan hajat dia, permintaan dia. Tapi dengan satu syarat, idza da'a, jika dia meminta kepada Allah. Sebab itu jangan kita duk mengeluh, aku dah bekerja, dah berniaga, dah buat benda tu, dah buat benda ni. Benda tu syarat je. Tapi asbab utama meminta kepada Allah. Satu. Yang kedua, kata Imam Hamali, reference hati kita dengan Tuhan terletak pada adik. Okey dia. Ustaz pun dah terganggu ni. Biasa ustaz tegak je. Adik boleh slow sikit dia. Nanti ustaz tukar kamera pandang korang pula. Ji, tukar kamera pandang budak-budak. Tak ada gurau-gurau. Boleh lagi sikit. Lagi 6 minit nak insya-Allah. Sekejap. Sikit lagi. Tuan Muslim. Yang kedua kata Imam Hamali, apa dia Tuan Muslim? Iaitu doa yang betul dan jiwa yang tepat. Maksudnya apa dia? Doa dengan jiwa. Dia tak boleh asal doa je, tak jadi. Sebab tu Islam ajar kita nak berdoa jaga dua prinsip. Dia tadi dua. Ni kuliah maghrib, bukan forum Merdana Ehwal Islam. So kita bagi 2 poin je. Kalau bagi 6 tak habis cerita malam ni. Yang pertama, berdoa dengan waktu dan tempat yang mustajab. Tempat mustajab, kata ulama, dekat bumi ni tempat yang paling mulia 2. Pertama, rumah Allah. Yang kedua, rumah tangga kita. Tapi berapa ramai yang memandang rumah tangga itu tempat yang sangat barakah, sangat dimuliakan oleh Allah. Sebab tu jaga rumah tangga. Tugas isteri jaga rumah suaminya dengan amalan, dengan zikrullah. Tapi tak, suami kuliah maghrib, isteri tengok drama. Apa? Drama lah sangat. Wallahualam, kita bagi laluan azan dulu.
Silakan. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Jadi antara cara yang boleh membantu doa kita tepat dengan jiwa yang tepat, iaitu berdoalah pada tempat dan waktu yang mustajab. Kan? Kalau boleh surau tu pula aircon. Aircon surau ni antara aircon yang sejuk lah. Sejuk betul aircon surau ni. Dan kalau boleh kapet tu tenggelam lagi. Kalau boleh sampai jumpa telinga tenggelam tu. Bayangkan surau aircon, kapet tenggelam. Doa tu sedap. Yang kedua, waktu yang mustajab. Kan? Lepas subuh, waktu isyraq, waktu duha, sebelum maghrib, antara maghrib isyak ni waktu mustajab. Mustajab ni maksudnya apa dia? Pertama, turun rahmat, malaikat turun rahmat. Yang kedua, waktu yang sinonimnya hati tu berbekas. Tengah dengan kuliah ni hati lapang, distension doa banyak-banyak. Apatah lagi waktu sepertiga malam, hujan tu kan, renyai, buka tingkap, syahdu. Kan? Tapi dalam banyak-banyak waktu yang mustajab, antara waktu yang sangat mustajab bila tu sekalian, waktu doa manusia, doa yang mendesak, terdesak. Sebab tu kenapa Allah lambatkan hajat kita? Dua sebab. Yang pertama, kata para ulama, itu tandanya kita melazimi solat lambat. Orang solat lambat confirm hajat lambat. Yang kedua, Allah sengaja lewatkan hajatnya supaya doanya itu buang cara, buang diri, buang manusia. Kadang-kadang kita berdoa ni nampak cara lain, cara kita, betul tak? Ada manusia boleh tolong kita, lambat. Sebab tu pertolongan Allah Ta'ala tu datang bila? Waktu kita dah terdesak. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Besok aku kena hadap mahkamah ya Allah. Tak ada siapa boleh tolong aku. Aku dah macam-macam cuba dah, tapi tak jadi ya Allah. Tak ada siapa. Tak ada siapa. Allah ada. Tapi kita suka berdoa, nampak mak ayah ada, kawan ada, kan? Betul? Bos ada cara. Bila ada Allah tak ada. Betul, lewat. Sebab tu jangan berputus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Kadang-kadang bukan sebab rahmat pun kita yang jahil cara berdoa yang betul. Teruskan. Sebab itu kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala uji kita dengan sakit penyakit? Tujuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala uji kita sakit penyakit, matlamatnya bukan sembuh. Nafsu kita je yang meletakkan sakit penyakit, matlamat sembuh. Tu yang meroyan kalau tak sembuh tu. Apa lagi? Macam-macam ubat dah makan telan, habis dah. Jumpa doktor, meroyan lah. Sebab salah faham, salah cara pandang tentang makna hidup. Tujuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan pada kita ujian sakit penyakit, matlamat bukan sembuh. Tapi apa dia tuan-tuan sekalian? Nak didik hati supaya muhasabah diri waktu sihat buat apa. Sabarlah, berdamailah dengan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wahai hamba-Ku, sakit penyakit ini telah menghapuskan dosa kamu yang banyak pada Allah. Kita je tak tahu. Kan dalam hadis kursi Nabi dah sebut 3 cara Allah kafarkan dosa hamba dengan sakit penyakit. Kemudian diberikan kesembuhan tetapi berbaki dosanya kepada Allah, maka dikafarkan dosanya dengan disempitkan rezekinya. Kemudian Allah bagikan kelapangan tetapi berbaki dosa kepada Allah, maka dikafarkan dosanya dengan mati su'ul khatimah. Berapa ramai orang asbab sakitlah tuan-tuan sekalian, dia menjadi orang yang lebih takwa, lebih redha dengan takdir hidup dia. Pasrah dia, tak apalah Allah Ta'ala. Rupa-rupanya mati mulia. Walaupun nampak dia sakit penyakit berpanjangan, mati mulia, mati tanpa hisap. Mungkin. Kenapa Allah SWT uji kita miskin, hidup susah, duit tak ada, hutang bertambah? Bukan matlamatnya duit banyak. Ingat, matlamat ujian kesusahan, kemiskinan, duit. Ialah duit tak banyak hutang. Matlamatnya bukan duit banyak, bukan jadi kaya, bukan ada simpanan. Dah, itu nafsu kita. Bukan menafikan benda, boleh, tapi bukan utama. Tujuannya apa dia tuan? Nak didik hati supaya bersyukur dengan benda sedikit.
Belajar mendidik hati bersyukur dengan benda yang depan mata, bukan benda yang tiada. Kan? Allah nak didik hati kita, jangan putus asa, terus berusaha, minta pada Allah. Maksudnya gitu. Betul tanggal maka dia akan mula jadi orang yang berlapang dada. Kasih kepada Allah tu semakin meningkat kepada Tuhannya. Sebab itu kesimpulannya tuan-puan sekalian, kita nak tegaskan apa rumusan di sini. Tuan-puan ibu ayah sekalian, percayalah bahawa dalam hidup kita di dunia ini yang paling dekat adalah Allah, bukan manusia. Perkara yang paling dekat dengan kita Allah, tidak ada selain daripadanya. Sebab itu wajib menjaga Allah tu yang paling utama. Sebab apa? Sebab Allah sifatnya paling dekat dengan manusia, bukan manusia. Manusia ni dia berprasangka, dia bersangka isteri suami tu yang paling dekat dengan dia, yang paling faham dia. Dah apa bukti manusia sifat hakikatnya jauh, hakikat yang dekat itu hanya Allah Ta'ala. Apa buktinya? Perempuan tidur dengan isteri kita sebantal, sekatil, berpelukan lagi, betul? Mimpi pernah sama? Sama mimpi pernah? Kebetulan 5 hari tu mimpi sama? Pernah sekali pun tak pernah. Maka kadang-kadang dia masuk mimpi kita, Allah, dalam mimpi pun dah ikut. Itu membuktikan manusia sebenarnya hakikatnya saling berjauhan. Dia bukan saya kata, ulama yang kata, dia buat satu analogi begitu. Mimpi pun tak pernah bersama. Zahir je rasa kita yang paling ngam dengan pasangan kita. Satu. Apa bukti lain? Manusia jauh, Allah dekat. Isteri bersalin 5-6 jam. Sepanjang 5-6 jam suami kat mana, buat apa? Berapa lama kita rasa kebersamaan, perit, bersalin isteri kita tu, berapa lama suami boleh bertahan? Sejam pertama je. Sejam kedua isteri tengah berperang, bertarung, mengerang kesakitan, suami sejam pertama kedua perut kosong boleh sambil tengok bola lah tu. Kan? Saya cakap orang diri saya sendirilah, kan. Yalah, direzekikan kan bersalin hospital swasta, kan, ada ayat Quran, ada baca Qurannya, kan, aircon dia, facilities memang canggih. Sakit, sakit. Kita baca Yasin, baca Kahfi, baca surah Maryam, surah Yusuf, baca sejam kedua tu pasal tidur. Isteri kekal bersama dengannya Allah. Suami mana? Suami tak ada. Paling tegak lah, contoh tegak, mati. Isteri mati, tuan-puan mati juga. Allah, mati aku, bini aku mati, aku kena mati jugalah. Ada? Tak ada. Silap hari bulan tuan-puan sekalian, kita mati, isteri kita kahwin dengan imam yang solatkan jenazah kita. Punya kurang ajar. Maka apa lagi kita nak buktikan bahawasanya pasangan kita itulah yang paling baik, paling rapat dengan kita. Dah. Hakikatnya hanya Allah Ta'ala kekal sentiasa bersama-sama dengan semua para hamba-hambanya. Maka atas dasar itulah layak Allah je kita memberi sifat sayang kepadanya. Tapi bukan menafikan cinta yang lain, bukan buang isdah. Maksud perbahasan ini apa dia? Menjadikan Allah itu sumber kasih sayang, sumber kekuatan, sumber kebahagiaan. Maka kita berkahwin untuk menzahirkan sayang kita kepada Allah. Tegur isteri kalau buat salah, bukan tunduk supaya dia tidak patuh dengan perintah Allah Ta'ala. Ini orang-orang yang ada mendouble standardkan kasihnya kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini memberikan kefahaman dan diberikan kekuatan untuk beramal pada ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mohon maaf terkasar bahasa, terlanjur bicara, hanya Allah Ta'ala saja dapat menyempurnakan perbahasan kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.